أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, pada hari Ahad. Kita teruskan pengajian kita pada halaman 578 selepas kita mengulang kaji beberapa halaman yang telah pun kita lewati pada minggu lepas, yang kita akhiri dengan surah Al-Qiyamah, dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita terus di hujung-hujung ini ya, yang kita doakan Ustaz, kita terus istiqamah bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, terus bersemangat. Dan surah Al-Qiyamah yang telah pun kita lewati mengingatkan kepada kita bahawa Allah bersumpah dengan hari kiamat, Allah bersumpah dengan diri kita yang sentiasa mencela kepada perkara-perkara keburukan. Dua perkara ini adalah perkara yang penting. Kerana apa? Besarnya kiamat ini adalah apabila kita dapat melaksanakan tugas pada diri kita, membuat persediaan sebagaimana yang kita akan ikuti pada hari ini. Kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 578. Bermula daripada ayat yang ke-20 hingga 25 surah Al-Qiyamah ya, pada juz yang ke-29 ini, keadaan manusia semasa di hari akhirat. Kita akan melihat ada orang yang berseri-seri, ada yang bermuram durja. Apa sebabnya? Kita akan lihat sebentar lagi. Kemudian diteruskan pada ayat 26 hingga 29, keyakinan datang saat sakaratul maut ya, peristiwa yang menemukan di antara kiamah dan juga lawamah ya, di antara diri kita dan juga hari kiamat itu sendiri. Seterusnya pada ayat 31 hingga 40, khabar tentang pendusta dan kekuasaan Allah menghidupkan dan mematikan manusia. Itu adalah realiti bagaimana kita membuat persediaan kepada hari kiamat. Dan seterusnya kita akan memulakan surah baru, surah Al-Insan, surah yang ke-76, penciptaan manusia dan petunjuk kepada dua jalan, iaitu jalan syukur, jalan kufur pada ayat 1 hingga 3, dan kita akan melihat bagaimana balasan bagi orang yang kafir, mereka yang berbuat kebaikan. InsyaAllah kita sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 20 hingga 40 daripada surah Al-Qiyamah bagi memastikan kita sedar, peka dan terus bersama Al-Quran membuat persediaan. Bersama Ustaz Tirmizi, dan jangan lupa untuk kita mulakan dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fadil, Ustaz Fazrul, penonton-penonton sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah, juzuk 29 dah di penghujung juzuk 29. Tinggal lagi beberapa muka surat, kita akan masuk juzuk yang ke-30 menuju kepada penghujung perjuangan. Namun bukanlah bermakna kita terhenti di situ, tetapi menjadi pemangkin semangat kepada kita untuk terus lebih lagi. Sebagaimana Ustaz Fah selalu sebut, kalau kita baca kali keempat, kali kelima kita baca, makin bertambah ilmu kita. Banyak perkara-perkara baru sebenarnya yang akan kita temui. Apatah lagi dalam surah-surah juzuk yang ke hujung-hujung ni, sudah pasti akan mengajak kepada kita, mengingatkan kepada kita fokus kehidupan kita dunia menjadi jambatan untuk ke hari akhirat. Jom sama-sama kita mulakan. Seperti biasa, share di FB dan sebagainya, untuk sama-sama kita berikan manfaat kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Ayat 20 hingga 40 penghujung surah Al-Qiyamah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat 20 hingga 40. Terima kasih ucapkan pada Fadil Ustaz Tirmizi ya. Kita mendengar ayat ini adalah surah yang biasa dibaca oleh imam-imam ya, untuk kita sama-sama fahami apakah isi kandungan daripada surah Al-Qiyamah. Yang sudah pun dibincangkan sebelum ini, surah Al-Qiyamah ini adalah dua perkara yang Allah bersumpah pada awalnya berkaitan dengan kiamah dan juga lawamah. Dua perkara ini sebenarnya bertemu. Kita mungkin membayangkan kiamat ini jauh Ustaz ya. Tetapi sebenarnya kiamat itu amatlah dekat disebabkan ia bergantung kepada bagaimana persediaan yang kita laksanakan pada satu poin yang dibincangkan pada hujung surah ini. Maka Allah menyatakan tentang psikologi manusia untuk berhadapan dengan hari kiamat. Perkara baik pun sebenarnya ramai manusia yang tergesa-gesa. Allah menegur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin bersegera bila membaca al-Quran. Ini sebagai satu teguran juga kepada kita. Nabi itu sebenarnya teguran itu untuk kita juga Ustaz ya. Dalam hal membaca al-Quran ini nak cepat. Mungkin Ustaz boleh komen sikitlah bercakap tentang ada orang dia baru nak belajar tapi dia kata kalau boleh saya nak pandai terus kan, macam Ustaz Tirmizi contohnya. Apa nasihat Ustaz pada ibu ayah? Belum lagi kita bercakap ada orang kata saya nak belajar tadabbur, kalau boleh saya nak jadi pentadabbur contohnya kan. Nasihat Ustaz tentang bacaan dahulu. Satu soalan yang sangat menarik apabila Ustaz Fas recap balik yang sebelum ni kan. Betul. Bila Allah Taala tegur la tuharrik bihi lisanaka lita'la bih. Jangan kamu gerakkan lidah kamu cepat-cepat kerana takut hilang. Nabi para ulama berkata takut hilang hafalan dan sebagainya. Sebenarnya memang berlaku kepada kita Ustaz Fas. Kadang-kadang bila cik tengah baca kan. 2-3 kali dia ulang tak betul. Memang orang kata boloklah bunyi berbelit-belit lidah. Okey, kita nak bagi dia faham, nak bagi dia tangkap, kita baca dahulu satu-satu kita sebut supaya dia dapat dengar dengan teliti, kerana bila dia dengar ketika itu juga dia akan follow bacaan tu, dia akan lebih mudah nak sebut, lebih confident. Tapi kadang-kadang kita baru nak baca sikit,
dia kita, ke pangkal kita baru sebut pangkal ayat tu, dia terus potong kita nak baca. Nak cepat-cepat. Tapi bila dia nak cepat macam tu, dia akan berlaku kesilapan lagi. Kesilapan demi kesilapan. Maka saya rasa satu sunnah yang sangat baik apabila berlaku gini, Allah Taala tegur Nabi Muhammad SAW menjadi pengajaran kepada kita. Apabila kita mendengar satu bacaan, kita dengar betul-betul. Sebab tu dia fastami'u, ada tak kat surah Fas sebut, maknanya dengar betul-betul, bukan main-main. Sebab dengan pendengaran kita ketika itu, selepas tu kita dapat baca dengan baik. Betul. Jadi itu adalah betul penting Ustaz ya. Bila Al-Quran ini dibacakan fastami'u, itu penting, bukan sekadar ketika imam baca dalam solat ya, tetapi juga bila kita nak belajar. Nak belajar, dan ia memberi kesan kepada apa? Psikologi manusia untuk dia dapat bertenang. Ya, bertenang, ketika buat baik bertenang ya, maka itu juga akan menyebabkan kita ini tidak mudah untuk apa? Kalla bal tuhibbunal ajilah ya, iaitu bahkan manusia itu Allah kata kamu ni, dia cakap kalau kita baca ni Ustaz ni, kalau imam baca ni kita macam kena penamparlah kan, kena buff kan. Kamu ni memang ya suka benda cepat-cepat. Gitulah ya perkataannya. Pasal apa? Pasal bab dunia ini adalah satu perkara yang nampak, yang jelas ya. Kita nak kalau boleh anak kita hafal terus 30 juzuk, kalau boleh terus faham Al-Quran, kalau boleh semua nak cepat, instant ya. Tetapi ajilah ini adalah satu perkara yang ditegur. Psikologi immediate gratification ini, kita nak cepat-cepat ini, semua nak cepat, sebenarnya itu menyebabkan kita mungkin tidak mampu untuk menghargai wa tadharunal akhirah pada ayat yang ke-21. Meninggalkan persediaan untuk akhirat. Semua benda nak cepat, malah untuk kita buat persediaan ke akhirat pun nak cepat. Ada orang kata Ustaz ni, saya ni nak anak saya ni 30 juzuk hafal, pasal nak anak saya ni nanti bila sampai di akhirat nanti memberikan mahkota kepada saya, tapi nak cepat. Bila lambat saja dia marah cikgu, dia buat itu buat ini yang tidak berakhlak. Itu sebenarnya bukan persediaan yang sebenar-benarnya. Yang kita tidak mahu ghurur, tertipu dengan persediaan kita untuk membuat kebaikan. Perlu mengikut prosedur, perlu bertenang, mengikut kepada langkah-langkah yang diberikan. Dan bila kita membuat persediaan ke akhirat ini dengan tenang, maka Allah menyatakan pada ayat yang ke-22, wujuhun yauma idzin nadhirah ya, iaitu keadaan wajah pada waktu itu ada satu kumpulan yang berseri-seri ila rabbiha nadhirah, iaitu kepada Tuhannya lah mereka memandang. Ini adalah satu nikmat Ustaz ya. Nikmat yang besar di akhirat nanti bagi tuan-tuan kita semua ialah bila kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita tak boleh nak bayangkan, tapi mudah cerita Ustaz ya, kalau kita pergi kenduri, orang suruh makan apa sebagainya, pergi istana tengoklah, ini Hamka nyatakan, pergi tengok kepada segala apa yang ada, tapi si raja ataupun tuan rumah tak nak jumpa kita. Kita nak pergi jumpa pun dia kata saya tak nak, dia tak nak jumpa. Maka itu adalah sebagai satu perkara yang tidak sempurna. Pergi ke rumah orang kenduri ya, nak jumpa VIP, tetapi VIP itu tuan rumah itu tidak mahu berjumpa dengan kita. Tetapi bila Allah menyatakan di sini, bila seseorang itu sentiasa membuat persediaan ke akhirat, maka salah satu daripada nikmat besar bila berada di hari kiamat itu ialah berseri-seri wajah kita. Kerana apa? Kerana dapat melihat kepada ila rabbiha nadhirah. Kalau ada orang bagi kita hadiah Ustaz ya, bagi kita hadiah. Baru ni saya ada seorang ni, satu kisah seorang ni dia pergi ke haji dan dia ditaja, tetapi dia tak tahu siapa yang menaja dia. Jadi orang tu pun tertanya-tanya macam mana, siapa orang ni, dan tak sabar-sabar ya. Dan kalau dapat jumpa orang tu, sudah tentunya dia akan jadi amat gembira. Pasal apa? Tertanya-tanya. Apatah lagi kalau kita ini tertanya-tanya, selama ini kita banyak dapat nikmat, kita dapat banyak rahmat, dapat banyak pertolongan. Sudah tentu bagi orang yang sedang menuju ke hari kiamat, menanti saat untuk bertemu, kerana itu puncak kepada suatu nikmat Ustaz ya. Kadang-kadang kalau orang bagi makan, dengan kita jumpa orang yang bagi makan, itu akan menjadi nikmat itu lagi sempurna. Betul. Ya, berbanding dengan kita pergi kenduri, makanlah sendiri, ambil sendiri, dan tidak dapat bertemu dengan tuan punya rumah tersebut. Itu adalah satu perkara. Tetapi ada satu lagi kumpulan, wujuhun yauma idzin basirah, iaitu satu kumpulan yang bermuram durja, bermuram sedih, istilah bahasa Inggeris ni Ustaz, gloomy Ustaz ya. Tak berapa seronok sangat, tidak berapa gembira. Mengapa jadi begini? Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah,
ya, iaitu kerana dia yakin bahawa dia akan diberikan siksaan yang amat buruk. Mengapa buruk? Kerana selama di dunia ini selalu memberi alasan, selalu memberi excuse, ya, alasan untuk berbuat sesuatu kebaikan, padahal dah dinyatakan psikologi manusia memang suka beri alasan, tetapi sebenarnya dia tahu alasan itu betul atau tidak betul, dia boleh, ya, menjawabnya sendiri apabila ia ditanyakan sebenar-benarnya. Maka dalam hal ini, apakah yang memisahkan kita di antara hari kiamat dan juga hari ataupun diri kita, antara diri kita dan hari kiamat? Adakah kiamat itu jauh ataupun dekat? Formulanya ataupun jawapannya pada ayat yang ke-26 hingga ayat 30 yang kita nak baca, kerana ini adalah penentu sama ada kita ini benar-benar, ya, membuat persediaan untuk berseri-seri bila sampai di akhirat nanti ataupun bermuram durja kerana tuan rumah tak nak jumpa, malah diberikan azab yang amat dahsyat. Ayat 26 hingga ayat 30 bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fas. Kita nak baca ayat 26 dan hingga 30, dan kalau perasan ayat yang ke-27 ada tanda sin kecil di atas antara kalimah man dengan raq, yang membawa maksud sin tu membawa maksud kita kena baca dengan saktah. Bukan sin tu maksud dia sin ada baris atas bertemu dengan sin, bukan. Sin tu dengan maksud simbol dan menunjukkan bacaan saktah. Imam kita Hafs an Asim, di sisi riwayat imam kita Hafs an Asim, kalimah ini membaca dengan saktah. Disebut saktah yang wajib bagi Imam Hafs ada 4, antaranya ini yang dalam surah Al-Qiyamah. Maka saktah ni apa? Kita berhenti seketika tanpa menarik nafas, kemudian kita meneruskan bacaan. Contoh, waqila man raq, man raq, berhenti seketika, jangan lama sangat. Bukan makan kita wakaf berhenti lama, tak, berhenti seketika sekadar, kemudian kita meneruskan pada kalimah yang seterusnya. Supaya apa? Kenapa kita baca saktah? Kata para ulama, hikmahnya ialah supaya nampak perbezaan antara perkataan man dengan ra. Berbanding kalau kita sambung, seolah-olah macam jadi satu perkataan. Marra jadi macam perkataan satu perkataan marra. Padahal itu dua perkataan. Man dengan ada maksud yang tertentu, ra maksud yang tertentu yang akan kita tadabburi. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raqin wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idhinil masaq. Surah Al-Azim ayat yang ke-26, kalla idza balaghatit taraqi. Maksudnya ialah bahkan apabila nyawa telah sampai ke kerongkong. Ini adalah peristiwa sakratul maut. Allah bayangkan, Allah bawakan dalam ayat 26 ini kerana ini adalah pemisah di antara kiamat dan juga nafsul lawamah. Di antara diri kita dengan kiamat ini tidaklah jauh sebenarnya, dengan satu peristiwa bila sampai saja nyawa di kerongkong, pada waktu itulah berlakunya kiamat bagi setiap individu. Bermulalah kiamat apabila mula bertatih menuju kepada yaumul hisab dan akhirnya sampai sama ada ke syurga ataupun ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa ini berlaku pada setiap hari. Kita dengar rakan kita Ustaznya kalau di Masjidil Haram itu hampir setiap hari sembahyang jenazah itu memang untuk mengingatkan kepada kita, ya, pada waktu nak meninggal itu, sakratul maut itu, waqila, orang-orang akan bertempiaran dan bertanya man raqa. Jadi kalau tadi tak ada saktah Ustaz ni, dia ada marraq, dia tak ini apa maksud ini kan. Tapi man itu satu, kalau kita ada saktah itu kita bertanya, orang akan tanya siapa kan, dia dalam keadaan gelabah, tapi gelabah yang tak boleh bernafas Ustaz. Ya, dia sampai macam pasal kelang kabut sangat pada waktu itu bertanya raq. Apa maksud raq? Iaitu mereka yang boleh ruqyah ataupun boleh mengubat, boleh membantu agar orang yang dalam sakratul maut ini dapat sembuh, agar dapat hidup. Dan pada waktu ini amat gelabah sampai nak bernafas pun susah Ustaz. Bila bernafas susah, bila cara baca tadi pun ada saktah tadi, sampai kan kita tak boleh bernafas, tak boleh ambil nafas, kita kena berhenti sekejap. Itu adalah pelambangan kepada peristiwa yang amat getir ketika berlaku
sakratul maut pada diri seseorang. Dan pada waktu itu orang yang sakratul maut itu akan berfikir bagaimana, ya. Bagi tuan-tuan, fikiran pada waktu itu wa dhanna annahul firaq, iaitu sudah, ya, ini adalah tahap pemisah. Cukup-cukuplah tu, ya. Cukup-cukuplah untuk kita memikirkan, saya dah yakin dah saya akan terpisah daripada dunia ini. Wattaffatisaqu bisaq, iaitu betis bertemu betis. Betis bertemu betis. Di mana apa maksud betis bertemu betis ini Ustaz ni? Kalau macam unta, dia kalau dah habis air ni, pasal dah jalan panjang tak jumpa air, maka pada waktu itu dia makin lama makin lemah kakinya, akhirnya terjatuh, kakinya bersilang dan akhirnya terjatuh di atas padang pasir itu adalah bila istilahnya wattaffatisaqu bisaq, iaitu pada waktu itu terlampau lemah tetapi dalam masa yang sama berat dalam menghadapi sakratul maut tersebut, dan ini hanya dapat dirasai oleh mereka yang melalui proses ini. Allah ingatkan perkara ini agar apa? Agar kita tahu dah bahawa tak boleh bertangguh lagi, ya. Ila rabbika yauma idzinil masaq, iaitu kita ini pada hari itu akan dihalau ataupun dinyah untuk keluar daripada muka bumi ini, dan masing-masing kena bertanggungjawab atas apa sahaja persediaan yang telah dibuat untuk menghadapi hari kiamat. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu masyaja, ya, iaitu bercampur. Satu kali disebut di dalam Al-Quran, dan perkataan ini kita akan jumpa dalam surah Al-Insan yang kita akan baca selepas rehat nanti, di mana ianya berkaitan dengan asal usul kita. Bila kita kenal asal usul kita, kita akan mudah untuk kembali mengingat bahawa saya ada misi dalam hidup. Jangan dirasakan bahawa saya ini dibiarkan begitu saja. Itulah kesinambungan daripada surah Al-Qiyamah yang kita akan tadabbur sebentar lagi, dan kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sadaqallahul azim. Ini petikan daripada ayat pertama surah Al-Insan yang akan kita masuk sebentar nanti. Namun jom sama-sama kita belajar sedikit tajwid pada hari ini sebelum kita meneruskan bahagian yang kedua. Kita lihat slide kita. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Sempurnakan hukum qalqalah dalam potongan ayat ini. Dan pada ayat kedua surah Al-Insan ada beberapa tempat kita kena baca qalqalah, iaitu pantulan huruf qaf yang mati antaranya. Yang kedua huruf ta yang mati, dan yang ketiga di sini huruf ba. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Qaf mati, ta mati dan ba mati. Jangan kita baca inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Tiga-tiga tak kedengaran qalqalah. Sebalikkan jelaskan bunyi qalqalah itu bacaan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Itu qalqalah. Apabila tiga huruf ni dia mati, kita pantulkan selayaknya sebagaimana huruf yang ada. Kalau qaf bunyi qaf macam mana, ta bunyi secara ta tebal dan tinggi, dan ba bunyi nipis. Nabtali. Wallahu alam.
Terima kasih ucapkan pada Fadil Ustaz Tirmizi berkaitan dengan qalqalah Ustaz ya. Dan dalam surah Al-Qiyamah ini ada banyak tempat yang di hujungnya ta marbutah, ada yang bahagian ada ra, ada yang di hujungnya ih, dan ada yang berakhir dengan rock ya. Dan kita tahu bahawa bila bercakap tentang yang firaq ataupun saq ataupun masaq, itu adalah qalqalah itu benar berat Ustaz ya. Betul. Maka dia peristiwa yang berat yang yang akan dihadapi oleh setiap daripada kalangan kita tuan-tuan bila kita mendengar ayat ini. Jadi apakah persediaan untuk kita memastikan bahawa bila kita berhadapan hari kiamat itu dia punya password dia ataupun dia punya threshold istilahnya ya, titik gerbang bagaimana berpindahnya daripada dunia ini ke dunia yang akan datang ialah apabila berlakunya kematian. Persediaan yang Allah beritahu pada ayat yang ke-31, Allah menemplak kalau seseorang itu fala saddaqa wala salla, mereka itu tidak membenarkan hari kiamat itu dengan apa? Mereka tidak solat Ustaz. Mereka tidak solat ya. Dalam ayat ini kita nampak wow yang ada ini bukan sekadar wow dan ya, bukannya sekadar mereka tidak membenarkan nabi ataupun tidak menunaikan solat, tapi sebenarnya tanda seseorang yang tidak membenarkan hari kiamat, tidak membenarkan nabi ialah dia tidak solat. Ya, wow itu adalah wow al-bayaniyah, menerangkan tentang apa yang dimaksudkan dengan saddaqa, yang membenarkan. Jadi Allah menyatakan pada ayat 32, walakin kadzdzaba wa tawalla, orang yang tidak solat ini adalah yang mendustakan al-Quran, mendustakan hari kiamat, mendustakan nabi, dan mereka ini adalah orang yang berpaling daripada keimanan kepada hari kiamat itu sendiri ya. Dan kemudian orang-orang yang begini, bagaimanakah mereka mendapat ketenangan ya? Cara hidup mereka ialah thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, mereka ini suka bersama dengan keluarga dan bercakap-cakap Ustaz. Oh, saya ni dah buat macam-macam, saya ni anak saya ni ada kereta, ada rumah. Dia topik dia itu saja. Dia bukannya mendapat ketenangan dengan solat, tetapi dengan bersama dengan keluarga. Itu sebabnya kalau kita jumpa saudara, kita bersama dengan keluarga, nak berborak okey, tetapi jangan sampai kita mengisi dengan yatamatta, kerana itu tanda seseorang itu mendustakan kepada hari kiamat. Maka kesan daripada perkara itu Allah melaknat aula laka faula thumma aula laka faula 4 kali Ustaz. Ya. 4 kali ni kira jamak lah, plural kan. Banyak. Allah menemplak kepada orang yang dia cakap dengan keluarga, dia tolong keluarga apa sebagainya, itu okey ya, tetapi bab solat itu dia ambil amat ringan sekali. Itu menunjukkan bahawa dia mengambil ringan persediaan untuk berhadapan dengan hari kiamat, dan dia bagi banyak alasan. Dia kata saya tak boleh semayang pasal itu, ini, sibuk apa sebagainya, mencari nafkah, padahal sebenarnya sumber segala-galanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat yang ke-36 itu ya, Allah menyatakan sebenarnya manusia ini, adakah mengira mereka itu dibiarkan tanpa tanggungjawab? Sudah Ustaz ya, sudah ini maksudnya tak diberi tanggungjawab, diciptakan hidup happy go lucky, gembira-gembira, lepas tu mati habis ya. Jangan fikir begitu. Allah ingatkan alam yakun nutfatan min maniyumna, iaitu asal usul kita ini adalah daripada air mani Ustaz ya, yang hina, kemudian Allah ciptakan, Allah sempurnakan. Kalau Allah beri perhatian kepada kita, takkanlah kita ini diciptakan hanya untuk main-main, lepas tu mati, lepas tu habis. Mesti ada tujuan bila Allah buat baik-baik. Contohlah Ustaz ya, dalam hidup kita ni, kita kalau orang buat kuih contohnya kan, buat cantik-cantik kek tersebut, letak dia punya perhiasan ya, dia letak coklat apa sebagainya, buat cantik-cantik, mesti ada tujuan. Betul. Kan, kalau nak makan sendiri je, ambil je, masuk je lah dalam mulut. Tapi kerana nak diberikan kepada pelanggan, nak diberikan kepada mungkin orang kenamaan raja, ada tujuan ya. Bila dibuat baik-baik tersebut maka bila kita diciptakan baik-baik, ada tujuan yang perlu kita persoalkan dan kita perlu laksanakan tanggungjawab tersebut. Ayat yang ke-39, Allah jadikan kita daripada lelaki perempuan itu, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Apakah ayat yang terakhir? Bukankah Allah yang menciptakan demikian berkuasa menghidupkan orang yang telah mati? Allah bawakan balik kepada ayat 1 bahawa semua kita bukannya dicipta untuk hidup dan mati, tetapi Allah boleh menghidupkan balik yang mati, sebagaimana awal kita, untuk kita dibangkitkan pada hari kiamat. Sila bersedia
dengan bekalan untuk menuju ke sana. Jadi ini adalah sebahagian daripada ataupun daripada surah Al-Qiyamah yang harapnya bila kita habis baca Ustaz ya, kita akan rasa oh saya ni dah tak jauh dah kan, bila-bila saja. Kalau kita Ustaz ya pernah dalam My Quran Time ini ada yang kita jemput ya dalam Quran Time, tapi sekarang dah tak ada dah di dunia ini ya, yang kita doakan kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Ainuddin sebelum ini kan. Kalau di majlis ayah saya tu ada seorang lagi qari ya, qari pun sudah tidak ada lagi dengan COVID Ustaz kan. Jadi baru ini pun ketika saya di Mekah, di Madinah, Syekh Muhammad Asy-Syarif 47-48 tahun pun dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kiamat itu taklah jauh sangat apabila sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu kita kena sedar siapa kita sebagai seorang insan. Ayat 1 hingga 5 kita baca memulakan pengenalan diri kita, siapa kita, ke mana kita ingin pergi. Silakan Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Fas ya. Kita selalu sebut sebelum ni hari kiamat, hari akhirat, kita semua takut. Sekarang ni kita dah masuk surah Qiyamah. Allah sediakan satu surah Al-Qiyamah. Tak cukup pasal kiamat daripada Al-Baqarah, Allah sebut dalam surah-surah yang sebelum ni. Kita sampai dah surah Al-Qiyamah, satu nama yang bukan sekat kita gerun, kita beriman dengan hari kebangkitan ini. Dan mudah-mudahan dengan bacaan kita kali pertama ini surah Al-Qiyamah dengan tadabbur memberi semangat dan motivasi kepada kita terus untuk belajar dan tambahkan ilmu dan amal kita, insya-Allah. Itulah bekalan kita. Kita masuk surah baru, ayat pertama hingga kelima. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sadaqallahu. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 1 hingga ayat yang kelima daripada surah Al-Insan, surah 76 Ustaz ya. Surah ini terkenal dibaca Nabi pada setiap hari Jumaat kan. Pada waktu Nabi baca surah As-Sajdah pada rakaat yang pertama ya, kita menunaikan sujud sajdah tersebut, dan kemudian pada rakaat yang kedua itu surah Al-Insan. Apakah kaitan surah Al-Insan dengan surah Al-Qiyamah? Kalau kita tengok di awal surah Al-Qiyamah itu Allah bersumpah dengan hari kiamat. Ayat yang kedua berkaitan dengan diri manusia yang lawamah ya, ketika buat baik okey, ketika buat buruk itu diri itu akan mencela kepada keburukan yang dibuat. Maka bagaimanakah diri itu dijelaskan lebih lanjut? Itulah surah Al-Insan Ustaz ya. Surah yang di sebelahnya ini untuk menjelaskan lagi siapa manusia, siapa diri, dan kenallah diri kita sendiri agar kita tidak tersasar daripada tugas dan juga tujuan. Pasal kita bukannya diciptakan untuk main-main sebagaimana dalam ayat 36 surah Al-Qiyamah, ayahsabul insanu an yutraka suda ya. Allah tidak meninggalkan kita ni macam buat je apa saja Ustaz ya. Nak buat apa saja, rasa nak happy boleh, nak buat itu buat ini tanpa peraturan. Allah kata bukan. Allah buat ini ada tujuan dan dijelaskan pada ayat surah Al-Insan. Pada ayat yang pertama Allah menyatakan hal ata 'alal insan
ya, bukankah pernah datang kepada manusia suatu masa yang pada ketika itu belum dikenali, lam yakun syai'an madhkura. Allah mengingatkan pada awal lagi ya tentang sejarah kita Ustaz ya. Sejarah manusia ini kamu Fazrul kan, ataupun siapa saja nama kita, bila dengar ayat ini, kamu adalah insan. Suatu masa dahulu orang tak kenal pun kamu, tak kenal pun kamu. Malah lebih daripada itu, inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj. Ustaz ya, asal usul kita daripada nutfah, setitis air mani yang bercampur. Bercampur itu satu ialah bercakap tentang sperma dengan ovum ya, antara lelaki dan perempuan. Tapi lebih daripada itu, amshaj ini maksudnya ialah sesuatu yang bercampur pelbagai maklumat di dalamnya. Ya, nutfah itu ada pelbagai maklumat. Zaman sekarang orang cakap DNA Ustaz. DNA. Ya, jadi kalau orang cakap DNA dalam Quran, apa perkataannya? Amshaj, ya, sesuatu yang bercampur, dan di dalamnya ada banyak ilmu-ilmu ya, dan di dalamnya ada maklumat berkaitan dengan diri kita yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menerangkan perkara ini pasal orang tak nak pun cakap perkara ini Ustaz ya. Orang cakap saya ni berjaya menjadi itu, ini dapat anugerah, dapat gelaran, dapat pangkat dan sebagainya, tapi orang tak pula bercakap bahawa saya adalah mendapat ataupun saya ini sebenarnya adalah daripada setitis air mani. Tak ada orang letak dalam CV, tak ada ya. Tetapi sebenarnya inilah asal usul agar kita sedar diri ya, sehingga kan Allah menyatakan apa? Nabtali, kami akan menguji. Kami akan menguji. Kami akan beri ujian demi ujian kepada insan. Kitalah ya. Bila kita sedar perkara ini, baru kita tahu bahawa oh, kalau saya dah senang, saya masih lagi diuji. Kalau saya sukar, ya Allah, saya tahu engkau layak mengujiku pasal aku adalah daripada setitis air mani yang hina yang engkau ciptakan. Dan Allah menyatakan faja'alnahu sami'an basira. Apakah bekalan potensi yang Allah berikan kepada kita untuk menguruskan ujian itu? Yang pertama sami'an, yang kedua basira, pendengaran dan juga penglihatan. Mengapa dua deria ini penting Ustaz ya? Deria ini kita dah bincang dalam surah Sajdah, surah yang ke-32, iaitu Allah jadikan sami' ya, pendengaran dan juga penglihatan ini agar hati kita ini dapat mencerap hidayah. Ya, itu yang dinyatakan pada ayat yang ketiga. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Iaitu dengan hidayah itu kita akan dapat bezakan di antara jalan syukur dan jalan kufur. Ini adalah satu lagi tentang sifat manusia. Kita ini ada pilihan Ustaz. Kita tak macam macam arnab, macam ayam, lembu, kambing, tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Dan mengapa perkara itu penting? Kerana ada orang kata Ustaz, dia kata lantak saya lah. Saya nak buat apa nak tegur-tegur kan? Mengapa saya kena baca Quran? Mengapa saya kena berhenti sekejap untuk sembahyang? Bila kita ditegur untuk move, bergerak daripada satu aktiviti ke aktiviti lain pada masa yang tertentu, itu tandanya kita manusia. Tapi kalau kita tak kisah Ustaz kan, tak kisah, nak kena halau barulah kita akan pergi balik istilahnya balik kandang kan. Itu hanya berlaku kepada siapa selain daripada manusia, iaitu binatang ternakan. Kambing contohnya kena halau bau dia masuk pada waktu maghrib. Jadi ini message yang Allah beritahu, kalau kita ini bersyukur tentang potensi yang Allah berikan, iaitu sami'an basira, kita tengok waktu dah nak maghrib, kita balik. Kita tengok waktu dah pukul 12 nak baca Quran. Contohlah, tak spesifik pukul 12, pukul 1, pukul 2. Waktu tertentu itu adalah tanda bahawa kita ini benar-benar bersyukur, bukannya mengkufuri. Mengkufuri ini maksudnya tidak menggunakan potensi yang Allah berikan daripada telinga, daripada mata untuk mencerap hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kalau orang yang kufur ini, Allah beritahu pada ayat yang keempat, kita baca ayat ini agar kita dapat kaitkan balik. Kita pernah mendengar perkataan aghlal ini pada surah Yasin Ustaz. Ya. A'naqihim aghlal, pada tengkuk mereka ada belenggu. Mengapa Allah ulang balik di dalam ayat yang keempat ini? Kita baca dahulu untuk kita memahami kaitan dengan surah Yasin sebelum ini. Silakan Ustaz. Baik, jom sama-sama kita pasakkan lagi ayat keempat, mudah-mudahan menjadi kekuatan kepada kita untuk sentiasa kita bertakwa kepada Allah. Kita melihat, mendengar ayat-ayat azab sebegini, belenggu, kenapa disebut aghlal lah. Ustaz Fah akan terang kepada kita. Mudah-mudahan ayat sentiasa menjadi border kepada kita untuk tidak melakukan maksiat, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Inna
الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. صدق الله. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang kafir itu rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Tiga perkara ini sebenarnya bila kita sudah baca sampai tahap juz 29 Ustaz ya. Kalau kita baca kita akan terpanggil perkataan ini macam sudah muncul, dan bila kita merujuk balik pada surah 36 surah Yasin, Allah menyatakan tentang orang yang sombong. Orang yang sombong itu sehinggakan mereka itu terdongak kepala mereka ke atas kerana ada belenggu, ya, ada belenggu. Kalau orang ini di penjara Ustaz ya, kalau diletakkan dia punya belenggu itu, dia akan terdongak, dan kesannya apa? Orang yang terdongak, kalau dia ada pen di depannya pun dia tak nampak. Dia tak nampak disebabkan apa? Terdongak kerana sombong dalam kehidupan. Maka ini perkara yang Allah nyatakan pada ayat yang nombor 3 sebentar tadi. Bila seseorang itu kufur, satu kafir dari segi agama, tetapi dalam kehidupan kita sebagai orang Islam pun yang membaca Al-Quran, ada masa di mana kita boleh kufur, boleh tidak mensyukuri daripada nikmat yang Allah berikan, sehinggakan apa? Sehinggakan inna a'tadna lil kafirin, Allah berikan amaran, dibekalkan ataupun disiapkan rantai-rantai, belenggu-belenggu dan api. Dia dah ada rantai, ada api, ada belenggu, Ustaz, memang tak boleh lagi mana. Tak boleh lagi mana. Ini adalah azab yang paling besar. Mengapa dibawakan dalam hal ini? Kerana manusia boleh menghargai azab. Itu penting. Dia macam lembu Ustaz, dia makan rumput dia. Ada harimau ke apa, dia makan. Bila harimau dah dekat saja, baru dia nak berlari, sudah terlambat. Dan kita tidak mahu jadi seperti lembu lah kan, yang tidak kisah. Allah cakap ada azab, apa aku kisah? Tetapi kita menjadi orang yang membuat persediaan, dan apatah lagi kita dibekalkan dengan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang yang abrar, apa maksud abrar? Orang yang buat kebaikan Ustaz ya. Dia al-abrar ini orang yang stabil, daripada perkataan bir itu dan ada kaitan dengan bar. Stabil maksudnya apa? Stabil, kalau bar itu kan darat. Kan kalau bah tu dia baru ni saya naik kapal tu kan. Ya, jadi dia macam melambung-lambung sikit, dia tak stabil, kadang-kadang kita rasa pening. Bar ini dia stabil saja. Jadi orang yang al-abrar, dia buat kebajikan ni stabil, tak ikut mood. Ada istiqamah. Ya, dia tak adalah pula hari ni bulan Ramadan okey, masa bulan Zulhijjah okey, Muharram, Safar, dia dah mula turun. Lepas tu dia tak. Dia stabil. Orang ini diberikan minum daripada gelas yang istimewa. Mengapa? Gelas banyak kali diulang dalam surah Al-Insan. Ini yang kita akan lihat pada hari esok, membawa kepada resolusi kita insya-Allah. Kita tengok dahulu, iaitu yang pertama, sentiasa bersedia dengan kematian yang pasti. Ini yang dibawakan dalam ayat 26 sebentar tadi dalam surah Al-Qiyamah. Kemudian pelihara solat dapat mencegah diri daripada melakukan kemaksiatan dan juga bersama ataupun sombong dalam kehidupan. Dan seterusnya kita ambil bina kehidupan yang berorientasikan akhirat untuk memastikan kita selamat, diri kita dan keluarga kita. Ini yang kita belajar daripada ayat 2 dan 3 surah Al-Insan, dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi orang yang tidak bertangguh, segera menghargai hari akhirat, dan sedar diri kita tidak ada apa-apa. Kita perlu gunakan potensi yang Allah berikan. Kita berdoa bersama Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kekuatan sentiasa kami istiqamah berada di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami belajar tentang golongan al-abrar hari ini ya Allah. Golongkanlah kami dalam golongan al-abrar ini ya Allah, yang sentiasa istiqamah dalam membuat kebaikan ya Allah, yang sentiasa konsisten dalam melakukan kebaikan, ketaatan kepada-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada gangguan-gangguan jin dan manusia yang berniat jahat ya Allah. Bila kekuatan kepada kami untuk meneruskan perjuangan ini ya Allah. Ya Allah, beri kekuatan kepada kami untuk terus kami membaca, memahami, mengamal isi kandungan ayat-Mu ini ya Allah. Terimalah amalan kami, bacaan kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini untuk sama-sama kita istiqamah Ustaz ya, menjadi al-abrar. Inilah yang kita ingin bina dalam masyarakat, dalam gerakan tabung Al-Quran ya. Tuan-tuan dijemput untuk terus menyumbang
dan kita berdoa ya, dalam salah satu daripada hasil sumbangan tuan-tuan itu sekarang ini sedang dalam pembinaan studio ya, studio di Shah Alam. Hasil sumbangan tuan-tuan bernilai lebih kurang 2.5 juta ya, di mana studio inilah yang diharapkan akan menghasilkan lebih banyak lagi program-program Quran, dan ianya adalah wakaf daripada tuan-tuan, sumbangan tuan-tuan untuk kita terus bergerak menjadi al-abrar sehingga sampai di akhirat nanti. Kita bertemu lagi dalam halaman seterusnya surah Al-Insan. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.